Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Ain Fatihah binti Muhammad Ismail, nombor matrik 21220394. Saya mengambil tajuk permainan sosial iaitu permainan Lego. So, apa tu Lego? Ni mainan dia. Inilah Lego. Okay, so pada umur berapa kanak-kanak ni boleh bermain Lego? Pada umur 2 hingga 4 lah. 2 hingga 4 tahun kanak-kanak ni dah boleh main Lego. Sebab kanak-kanak ni dah pun boleh mengenal warna, dah belajar mengenal warna dan dah pandai pun mengira. So memang sesuai sangat umur 2 hingga 4 tahun bermain Lego. Okey, macam mana cara nak main Lego ni? Okey, banyak je cara dia sebenarnya. Kita boleh buat aktiviti dengan Lego ni. Salah satunya kita boleh buat pengasingan warna. Macam mana tu? Okey. Macam dalam gambar ni yang saya tunjuk ni. Okey, kita teraburkan, kita pecah-pecahkan Lego ni satu-satu, kita letak kat tengah, teraburkan. Lepas tu kita akan suruh diorang asing warna mana warna merah, mana warna biru, mana warna kuning, mana warna hijau. So dekat sini kita dapat meningkatkan perkembangan fizikal mata dan tangan serta otak dia untuk berfikir. Macam mana nak asingkan warna biru ni, macam mana bagi dia berfikir. Bukan sahaja dapat meningkatkan perkembangan motor halus, malah dapat lagi meningkatkan perkembangan matematik dan pemikiran logik. So, dia dapat lagi merangsang otak kanak-kanak ni untuk berfikir secara matang. So, aktiviti kedua kita boleh lakukan dengan pemerhatian. Okey, macam mana tu? Okey, Lego ni kita terabur je dekat tengah. Kita terabur dekat tengah, lepas tu kita biarkan, kita perhati dari jauh apa yang diorang bina. Sebab cara main Lego ni kan kita bina bertingkat-tingkat kan. Kita bina bertingkat-tingkat, jadikan dia satu macam bangunan ke, satu apa orang kata istana ke, daripada bongkah ni. So dari sini kita boleh dapat melihat perkembangan kreativiti dan estetika kanak-kanak tu, apa yang dia bina, apa yang. So dengan permainan Lego ni lah dia dapat orang kata kreatifkan diri dia lagi. So sekian daripada saya, itu saja dari permainan sosial iaitu permainan Lego. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafika binti Hamzah, nombor matrik saya 21220374. Jenis permainan yang saya pilih ialah permainan sosial. Dan permainan tu saya ambil melukis dan mewarna. Saya akan menerangkan manfaat ataupun kegunaan melukis dan mewarna. Melukis dan mewarna dapat meningkatkan kemahiran kreatif menulis dan melihat. Menulis dapat meningkatkan daya kreatif manakala mewarna dapat meningkatkan kemahiran berfikir. Kanak-kanak juga perlu membuat keputusan tentang warna yang perlu digunakan dan memastikan mereka akan mewarna di tempat yang betul dan kemas. Saya Manita Manimaren, nombor matrik 21220342. Kod mata pelajaran saya ialah DPE 1013.
Permainan merupakan satu aktiviti rekreasi sama ada untuk mendapat keseronokan atau mengisi masa lapang. Boleh melakukan berseorangan, berpasangan dan berkumpulan. Permainan biasanya mempunyai peraturan yang perlu diikut. Adat bermain ada yang kalah, ada yang menang. Permainan fizikal memberi sumbangan yang baik dan berkesan terhadap perkembangan kognitif minda serta perkembangan diri. Membina keyakinan diri dan menolong kanak-kanak untuk bersosial sesama rakan mereka. Contoh permainan fizikal yang saya pilih ialah menunggang basikal. Menunggang basikal kanak-kanak adalah sukan kepada semua kanak-kanak. Kerana basikal kanak-kanak boleh membawa keseronokan yang tidak kesudahannya kepada kanak-kanak. Kanak-kanak boleh bermula menunggang basikal mereka bermula pada tahun 2. Menunggang basikal adalah sangat senang. Melabur di roda 2 dan biarkan kanak-kanak menjajakan dengan gembira. Menunggang basikal kanak-kanak mempunyai kesan kecerdasan yang boleh meningkatkan fungsi jantung, paru-paru, meningkatkan kekuatan otot anggota badan dan meningkatkan daya tahan seluruh badan. Menunggang basikal adalah senaman otot, sendi dan ligamen seluruh badan. Meningkatkan kecekapan mengawal, membantu meningkatkan kesihatan mental kanak-kanak dan ia juga boleh membuat bersama-sama dengan keluarga. Tempat duduk yang tidak betul dapat mematikan otot lengan dan kaki. Risiko kecederaan dari kemungkinan terjadinya jatuh dan kemalangan. Asap kenderaan akan juga menyebabkan alergi kulit pada kanak-kanak. Jalan boleh menjadi sangat beralun dan tidak sekata, jadi sukar untuk mengekalkan kestabilan basikal di atas jalan. Pengajarannya ialah ibu bapa perlulah memberi sedikit masa untuk kanak-kanak menunggang basikal dan selalu perlu memperhatikan semasa mereka menunggang basikal. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Nurulana Soleha binti Misri. Nombor meja saya adalah 21220372. Saya mengambil bidang diploma peringkat awal kanak-kanak dari grup C. Semua pasti tahu bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak amat penting untuk perkembangan kanak-kanak agar kanak-kanak tumbuh dengan pemikiran yang cerdas. Kanak-kanak suka untuk belajar melalui permainan kerana bermain merupakan lumrah kehidupan untuk kanak-kanak membesar dengan baik. Di sini, saya memilih permainan Tetra Puzzle untuk assignment 3, Madam Hana DP 1013 dan akan menerangkan cara atau bagaimana permainan ini boleh mengembangkan kognitif kanak-kanak. Baik, di sini adalah bentuk lingkaran untuk kanak-kanak yang baru untuk belajar bermain tetra. Dia telah membagi guide atau petunjuk. Di sini kanak-kanak boleh mengikut bentuk yang boleh untuk permulaan saja, untuk permulaan lah. Untuk kanak-kanak yang baru belajar, dia boleh menyusun dan mengikut saja bentuk yang ada untuk bentuk telur ini. Ini untuk mengajar dan memudahkan kanak-kanak untuk membezakan lagi bentuk-bentuk yang perlu untuk menyusunkan puzzle tetra ini. Jadi kita hanya menyusun saja. Puzzle ini tidak susah kerana ia mudah sebab mereka telah bagi petunjuk. Dia susun saja. Ambil air wuduk, solat semayang. InsyaAllah dimudahkan urusan. Ini tak perlu saja. Boleh sekali saja nak letak ke mana-mana saja. Sudah selesai. Okey. Di sini, untuk meningkatkan lagi tahap kognitif kanak-kanak, mereka telah memberikan pelbagai bayangan. Dia ada 60 bayangan. Jadi, kita akan, dan selepas mereka siapkan satu bayangan, mereka akan tulis di sini untuk masa yang untuk mereka selesaikan setiap bayangan. Seperti contoh, kita akan siapkan bayangan satu. Hanya ikut saja bentuk ni, bentuk burung yang diberikan.
Nampak? Nampak? Bayangan. So, kita hanya susun sini. Kita bengkokkan sikit. Kita ikut saja bentuk yang, bayangan yang diberikan. Ini adalah paruhnya. Dan ini paruh dia lagi satu. Kemudian kita buat ekor dia. Dan ini adalah badan buntut punggung dia. Okey, dah senang, mudah dan selamat. Permainan ini membantu perkembangan kognitif kanak-kanak kerana kanak-kanak dapat berfikir cara untuk menyelesaikan masalah atau cabaran yang dihadapi dalam menyelesaikan puzzle ini. Seperti contoh, permainan ini memberikan bayangan. Seperti contoh, kanak-kanak akan cuba untuk menyelesaikan bayangan ini dan dia akan menyusun dan berfikir untuk macam mana nak selesaikan bayangan ini untuk menjadikan bentuk puzzle tetra itu sebagai bayangan yang diperlukan di dalam gambar ini. Dan selain itu, kanak-kanak dapat membezakan pelbagai bentuk dan cara susunan tetra puzzle sehingga menjadi bentuk bayangan yang diinginkan seperti dalam teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Kanak-kanak menyusun suatu pengalaman atau perkara baru dalam skema yang berada di dalam perkembangan pemikiran kanak-kanak. Seterusnya, permainan ini membantu kanak-kanak meluaskan lagi daya imajinasi mereka ke dalam bayangan puzzle tetra. Contohnya, kanak-kanak tersebut membayangkan bayangan burung dan menggunakan puzzle tetra untuk menjadikan bayangan tersebut menjadi realiti. Ini telah menjadi terang bahawa puzzle tetra dapat mengembangkan atau meluaskan lagi daya imajinasi mereka. Baiklah, ini adalah satu contoh reaksi kanak-kanak apabila bermain tetra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Afrika binti Amir, Metrik 21220366. Pada hari ini saya akan cakap tentang permainan fantasi. Tajuk yang saya pilih ialah permainan fantasi Doktor Gigi. Maksud permainan fantasi ialah permainan imajinasi yang diciptakan sendiri oleh kanak-kanak dalam dunianya. Cara permainan itu berjalan ialah kanak-kanak menyediakan satu set permainan Doktor Gigi. Dengan bermain permainan Doktor Gigi, kanak-kanak dapat membayangkan dirinya adalah Doktor Gigi. Dia berimajinasi dia sedang memakai baju Doktor Gigi. Selain itu, dia membayangkan dirinya sedang merawat gigi sakit. Dia berimajinasi dia sedang memeriksa gigi sakit. Dia membayangkan dirinya menjawat gigi sakit. Akhir sekali, dia berimajinasi
dia sedang menampan gigi pesakit. Kebaikan permainan fantasi doktor gigi ialah dapat meningkatkan keyakinan kanak-kanak. Dengan ini, kanak-kanak dapat merasakan dirinya mampu menjadi doktor gigi. Selain itu, dapat menambahkan pengetahuan kanak-kanak. Dengan bermain permainan doktor gigi, kanak-kanak dapat tahu bagaimana